Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Tolong jangan kembalikan pemerintahan negara kepada kleptokrasi. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim mempersoalkan keputusan kerajaan yang hanya membuka pintu sempadan negara bermula 1 April berbanding sebelum hari pengundian pilihan raya negeri PRN Johor 12 Mac ini. Menurut beliau, keengganan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob membuka sempadan Johor Singapura menjelang hari mengundi pada 12 Mac ini membuktikan Barisan Nasional tidak yakin mereka akan memenangi pilihan raya berkenaan. Kata Anwar, sekiranya Perdana Menteri yakin dengan sokongan diterima Barisan Nasional, maka beliau akan segera membuka pintu sempadan agar 200,000 bangsa Johor yang bekerja di seberang Selat Tebrau pulang mengundi. Sebab itu dia tidak berani buka. Dia buka 1 April. Kalau dia yakin betul, apa beza 2 minggu? Dia tak yakinlah tu, tegas Anwar. Menurut laporan media sebelum ini, kerajaan Johor menganggarkan lebih 200,000 rakyat negeri berkenaan yang menetap di Singapura layak mengundi secara pos dalam pilihan raya negeri Johor. Namun Suruhanjaya Pilihan Raya baru-baru ini memaklumkan hanya sebanyak 7,814 undi pos dikeluarkan bagi kategori borang 1B, iaitu warga negara Malaysia yang berada di luar negara, berbanding dengan anggaran 200,000 pekerja Malaysia di Singapura. Nampak tak? Ini adalah satu daripada gejala amalan peraturan dan Undang-Undang 2 darjat. Ada rakyat yang boleh mengundi dan ada yang terhalang daripada mengundi. Ada undang-undang untuk orang biasa dan ada pula undang-undang untuk pihak kayangan, kata Naib Presiden Amanah Adli Zahari. Beliau merujuk kepada kes bagaimana pencuri tabung masjid dilayan dengan dahsyat sementara pencuri berbilion ringgit bebas ke sana kemari. Adli berkata demikian dalam siri ceramah Mega Pakatan Harapan Johor baru-baru ini. Satu dunia tahu siapa pencuri berbilion ringgit yang beliau maksudkan itu. Ini kerana perbicaraan mengenai kes penyelewengan One Malaysia Development Berhad 1MDB sedang berjalan di negara ini dan di Amerika Syarikat. Namun persoalannya, mengapa mengadakan pilihan raya negeri jika rakyat disekat daripada menaikkan tanggungjawab mereka untuk memilih kerajaan? Menurut pimpinan UMNO BN, mereka hendak mewujudkan kestabilan politik. Bagaimanapun, kata pengarah komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad, ketidakstabilan politik sebenarnya berpunca daripada UMNO dan BN. Mereka menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan dan melantik Tan Sri Mahyadi Mat Yassin sebagai Perdana Menteri. Kemudian UMNO dan BN menjatuhkan Perdana Menteri itu yang mereka pilih untuk melantik pengganti daripada kalangan mereka. Ahli Parlimen Shah Alam menegaskan pilihan raya negeri Johor diusahakan oleh golongan kluster mahkamah. Mereka ingin Datuk Seri Najib Razak kembali apabila UMNO menang seperti di Melaka. Dengan itu, mereka boleh mendesak Ismail Sabri Yaakob membubarkan Parlimen. Ketika Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi masih lagi Presiden UMNO, ia akan membolehkan beliau memilih calon yang pro-kleptokrat. Ini tidak boleh disembunyikan lagi, tegas Khalid. Khalid juga berkata tidak benar Pakatan Harapan gagal melaksanakan manifestonya. Menurut beliau, Pakatan Harapan telah melaksanakan 70% daripada manifesto semasa pilihan raya umum ke-14. Ini termasuk memansuhkan cukai barangan dan perkhidmatan GST dan runding semula kontrak-kontrak yang dibuat oleh UMNO BN secara rundingan terus. Khalid juga berkata Najib menyembunyikan hutang-hutang syarikat yang dijamin oleh pihak kerajaan. Kes 1MDB adalah benar. Paper trail 1MDB jelas dan nyata dan tiada siapa yang boleh mereka-rekanya, tegas Khalid. Sementara itu, Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng berkata, kerajaan sedang berura-ura untuk meminda Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Pindaan terhadap Akta 342 itu juga mencadangkan pertubuhan dan perbadanan yang melakukan kesalahan di bawah peraturan ditetapkan boleh dikompaun sehingga maksimum RM1 juta.
ringgit. Sementara itu, individu yang melakukan kesalahan boleh dikompaun sehingga RM10,000 berbanding RM1,000 ketika ini. Selain itu, rang undang-undang tersebut turut memasukkan seksyen baharu di bawah Seksyen 15A iaitu pemberian kuasa kepada pegawai mengeluarkan perintah kepada mana-mana individu yang dijangkiti penyakit atau percaya telah dijangkiti atau mana-mana kontak rapat untuk memakai atau menggunakan peranti pengesanan. Kata Guan Eng, syarikat boleh jatuh bankrupt jika Akta 342 ini menjadi kenyataan. Justru rakyat yang akan menderita jika pilihan raya negeri Johor UMNO BN menang. Seperti kata Khalid, keputusan pilihan raya negeri Johor akan dijadikan asas bagi menyegerakan pilihan raya umum ke-15 untuk meletakkan semula gerombolan kleptokrat di Putrajaya. Sesungguhnya, mencuri itu berdosa. Kembalilah kepada ajaran Islam, ujar pengerusi Pakatan Harapan Johor, Aminul Huda Hassan. Malulah kepada seluruh dunia dan kepada anak cucu kita yang akan membaca serta mengkaji sejarah negara ini pada masa akan datang.